Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya IBLP di Warta Berita Petang ini pada 15 Ogos 2022 di Sabah Hits Online TV. Ikuti antara paparan berita petang ini. Sambutan Hari Peringatan Sandakan adalah peluang untuk terus menghayati, berkongsi keinginan demi keamanan. SISC benarkan Sabah ambil pekerja asing dari lebih banyak negara. Kenaikan yuran masuk destinasi pancongan di Ranau Kundasang adalah palsu. Sambutan Hari Peringatan Sandakan adalah peluang untuk kita terus menghayati bahwa kita berkongsi keinginan demi keamanan. Sesungguhnya peperangan itu tidak melakukan apa-apa selain memusnahkan kehidupan manusia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur berkata, tidak dinafikan pada ketika ini peperangan berlaku di beberapa tempat di seluruh dunia. Anak-anak muda, lelaki dan perempuan telah dihantar ke medan perang dan semua tahu akibat dari peperangan itu. Justru kami memberikan penghormatan istimewa kepada semua dan mendoakan mereka selamat kembali kepada keluarga tersayang, katanya ketika menyampaikan amanat pada Hari Peringatan Sandakan di sini pada hari ini. Teks ucapannya tersebut disampaikan oleh Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Johnston Bengkuai. Haji J gembira Taman Peringatan Sandakan mempunyai peranan penting terhadap kehidupan pada masa kini. Katanya ia merupakan usaha bersepadu Kerajaan Negeri Australia, Persatuan Veteran, The Return and Service League of Australia dan Majlis Pembandaran Sandakan untuk menjayakan taman berkenaan. Sejak taman ini disiapkan, tapak ini berjaya menarik ramai kumpulan pengunjung serta ahli keluarga ke Sandakan bagi memberikan penghormatan. Sabah komited untuk memastikan kejayaan wawasan kemakmuran bersama sebagai payung dan kerangka agenda pembangunan di negeri ini, kata Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joakim Gun Salam. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian yakin dan percaya bahawa kemakmuran menyeluruh bagi rakyat akan dapat dicapai melalui tanggungjawab bersama, termasuk hubungan rapat di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Katanya Kementerian Pembangunan Perindustrian akan terus komited untuk bekerjasama dengan SIRIM serta lain-lain agensi demi memastikan harapan rakyat untuk sebuah negeri dengan ekonomi yang maju dan tawaran pekerjaan yang pelbagai akan terlaksana. Beliau percaya bahawa SIRIM melalui kebakaran teknikal dan pengalamannya akan dapat membimbing para pengusaha kecil dan sederhana di Sabah untuk mengubah diri mereka menjadi perusahaan yang dinamik, inovatif dan didorong oleh teknologi. Katanya semasa merasmikan Hari Keterlibatan SIRIM bersama industri yang diadakan di sini pada hari ini. Dr. Joakim berkata jumlah keluaran dalam negara kasar bagi Sabah ialah 80 bilion dan pada masa ini sumbangan sektor pembuatan kepada KDNK ini hanyalah 7.5%. Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia bahagian Beaufort kini bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang dijangka akan diadakan pada bila-bila masa sahaja. Ketua Armada Bersatu bahagian Beaufort Muhammad Syaril Osin berkata, saya itu bukan sahaja bersedia malah tekad untuk menyokong siapa sahaja calon daripada gabungan rakyat Sabah yang akan bertanding di kerusi Parlimen Beaufort. Beliau turut yakin para pengundi akan menzahirkan sokongan kepada JRS dalam PRU 15 nanti kerana kerajaan yang ada pada hari ini yang dipimpin JRS amat mengutamakan rakyat Sabah. Syaril juga percaya persefahaman di antara parti-parti dalam JRS akan membuahkan hasil yang lebih baik sekaligus memberi manfaat kepada seluruh lapisan rakyat di negeri ini. Beliau yakin rakyat mahu melihat kepimpinan kerajaan yang mengutamakan rakyat dalam pelbagai aspek seperti yang dilakukan oleh kerajaan negeri pada ketika ini. Dalam perkembangan berkaitan, Syaril turut memberitahu Armada Bersatu Beaufort kini sedang giat mendekati anak-anak muda khususnya golongan pengundi baru bagi menyampaikan mesej-mesej dari kerajaan serta manfaat yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri khusus untuk anak-anak muda. Kementerian Pendidikan akan mengumumkan data sebenar jumlah pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia yang tidak melanjutkan pelajaran dalam tempoh terdekat. Menteri Kanan Pendidikan Senator Datuk Dr. Muhammad Razif Muhammad Jidin berkata, ketika ini kementeriannya sedang mengumpulkan rekod dan data baru mengenai hala 7 pelajar berkenaan selepas tamat menduduki peperiksaan tersebut. KPM akan memperincikan data-data pelajar serta akan kongsikan data ini dalam masa terdekat dan akan terangkan ke mana pelajar berdasarkan data yang diperolehi. Katanya selepas program bersama-sama transformasi pendidikan guru Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di sini pada kemarin. Baru-baru ini media melaporkan kira-kira 390,000 atau 72.1% lepasan SPM membuat keputusan untuk tidak menyambung pelajaran mereka. 80 tahun mempunyai sebab berbeza tidak melanjutkan pelajaran berbanding generasi muda masa kini. Sebab itu pihaknya perlu melihat secara lebih mendalam. Razif berkata kementeriannya sentiasa bekerjasama dengan agensi lain dalam usaha membantu pelajar yang mengalami kesukaran untuk ke sekolah di Sabah.
Sabah tidak seharusnya bergantung semata-mata kepada pekerja migran dan Filipina dan Indonesia, terutama yang memandangkan sektor peladangan, pembinaan dan perkhidmatan kini menghadapi kekurangan buruh yang serius. Pengerusi Majlis Penasihat Ekonomi Sabah Tan Sri David Chu mencadangkan kerajaan membenarkan pengambilan buruh asing dari lebih banyak negara sumber bagi menangani masalah kekurangan buruh di Sabah. Walaupun kerajaan persekutuan baru-baru ini meluluskan pengambilan puluhan ribu pekerja di Indonesia ke Malaysia, beliau berkata Sabah masih menghadapi keperluan mendesak untuk buruh asing, terutama dalam sektor peladangan dan pembinaan. Beliau berkata sebagai contoh Malaysia Barat membenarkan pekerja asing dari Myanmar. Seorang peternak cendawan di Kunasang baru-baru ini memberitahu beliau bahawa anak dan menantunya sendiri terpaksa membantu di ladang kerana tidak dapat menggajikan pekerja asing. Syul berkata demikian selepas melancarkan pratonton khas Menara Berkembang Jessilton dan kenderaan elektrik Tesla di Galeri Jualan Menara Berkembang Jessilton di sini pada kemarin. Aduan pelawat yang mendakwa semua yuran masuk ke beberapa destinasi pelancongan di daerah ini dan Kundasang meningkat adalah tidak benar. Beberapa pelancong dari Semenanjung menafikan perkara berkenaan seperti yang tular dalam media sosial. Ketua Rombongan 28 pelancong dari Pahang, Jalani Harun berkata, dakwaan yang ditularkan itu adalah sengaja dibuat dalam kalangan pemandu pelancong dan pemandu kenderaan pelancongan. Katanya mereka sengaja mendakwa kenaikan yuran termasuk tambang atau sewa kenderaan kerana mahu mengaut keuntungan lebih. Katanya mereka mendapati semua kos masuk atau sewa kenderaan ke lokasi menarik di Kundasang dan Ranau adalah seperti biasa, tiada kenaikan, tiada perubahan sewa kenderaan pelancongan. Beliau berkata demikian ketika ditemui bersama rombongannya melawat Bonbon Marakau, Ranau Rabbit Farm, Monty Sky Bike, Dairy Farm Masilo Kundasang, Sabate Nalapak dan Tagaluanti Nalapak baru-baru ini. Selain itu, ramai dalam kalangan ahli rombongan berkenaan menzahirkan rasa gembira dan bertuah kerana berpeluang melawat ke destinasi menarik di Sabah termasuk Jambatan Tamparuli serta rumah terbalik di Tamparuli. Seramai 1,075 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bingkor Keningau telah menerima tajan dalam bentuk tunai bagi pembukaan akaun aisaran kumpulan wang simpanan pekerja sumbangan pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tauik. Robert yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bingkor mengumumkan sumbangan itu ketika berucap semasa merasmikan Hari Apresiasi Kecemerlangan Pelajar SMK Bingkor di Dewan Sekolah tersebut baru-baru ini. Katanya beliau menyokong penuh agar program aisaraan KWSP ini diperluas dalam kalangan pelajar agar dapat memupuk sikap menabung dalam kalangan murid semenjak Sawal usia 14 tahun. Penyerahan penajaan tersebut telah disampaikan oleh Robert sendiri kepada Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Bingkor, Cikgu Dorothy Amping. Di Kota Blut, seorang wanita warga Mas dilaporkan melecur di bahagian belakang badan selepas rumahnya di Kampung Narinang di sini terbakar hari ini. Dalam kejadian jam 10 pagi itu, rumah dua tingkat jenis tidak kekal berkeluasan 83 meter persegi berkenaan musnah sepenuhnya. Selain itu, dua motosikal dan sebuah mini traktor yang diletakkan di rumah berkenaan dilaporkan turut musnah sepenuhnya di mama api kebakaran. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 10.14 pagi dan seramai 14 pegawai serta anggota bersama jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan terus dikerah ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi kejadian, pasukan bomba terus bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran dengan dua pancutan sepanjang 91 meter dari tangki jentera dan air sungai berhampiran. Terdapat seorang mangsa perempuan berusia 65 tahun terlibat yang cedera melecur di bahagian belakang badan. Mangsa terus diberikan rawatan awal sebelum dihantar ke Hospital Kota Blut menggunakan EMRS untuk rawatan lanjut. Api berjaya dikawal pada jam 11.33 pagi sebelum operasi tamat sepenuhnya pada jam 11.55 pagi. Sekian saya berita untuk petang ini. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Sabah Hits Online TV. Saya mengundurkan Assalamualaikum dan salam hormat.